Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kena kita renti, kena kita yakin, kena kita isbat sungguh mesti tu wujub dah tu. Nah, kita isbat kata sungguh sengoti. Nah, apa kata yang ni i'tikad ada pada zat Tuhan itu, ini ada pada Tuhan itu, ini ada pada zat Tuhan itu hayah. Ada sifat hayatun. Apa sifat hayatun? Situ main tak? Nak masuk lagi? Oh, dah masuk lagi. Untuk klik belakang sikit. Percaman. Percaman kita kata ada ilmu. Kemarin tak habis lagi sifat ilmu punya. Percaman ni dalil lah. Percaman ni daripada dalil, alamat, benda yang kita cek. Nak cek kata Tuhan tu ada sifat pengetahuan, cek kok mana? Percamannya kok mana? Tandanya di mana? Nah. Tu. Percaman kita kata ada ilmu itu. Nah. Dalil akli lah ni. Dalil kata kita tu reti ada di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan itu. Gitu. Baik. Dengan sebab ada benda-benda yang ia Tuhan tu buat. Itulah. Alam ni lah. Alam ni jadi dalil yang menunjuk di atas ada di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan. Tu. Alam ni jadi dalil. Dalil apa? Dalil yang menunjukkan ada di zat Allah Ta'ala tu sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan. Ada sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu dia jadi madlul. Hak kita reti itulah dipanggil dilalah. Pengertian hak kita reti tu dipanggil dilalah. Tengok alam ni reti. Reti tu dia panggil dilalah. Percaman. Alam ni jadi dalil. Ada di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan, itu dia panggil madlu, benda yang ditunjuk. Contoh mudahnya kita tengok asak. Asak. Asak tu menjadi dalil ada berlaku kebakaran. Ada api di situ. Jadi hak kita reti tu dia panggil dilalah. Apa? Ada kebakaran berlaku tu. Tu kebakaran tu dia panggil dilalah. Asak tu dia panggil dalil. Kemudian api yang ada di tu tempat asak tu berlaku, itu dia panggil
madlul. Nah. Jadi dalil dengan madlul ni hak lain-lain tu dah. Nah. Tak boleh jadi hak tulah tak boleh. Nah. Dalil dengan madlul ni hak lain-lain. Nah. Asak lain, api tu lain. Nah. Baik. Bermula percaman dalil yang menunjukkan dalil tu atas i'tikad, kata tu kena i'tikad lah. Dalil yang menunjukkan di atas i'tikad ada sifat ilmu, ada sifat pengetahuan itu dan tentu tidak jahil. Satu dalil ni dua madlul ni. Tu satu dalil ni dua madlul. Dalil ni menunjukkan mesti di zat Allah ada sifat pengetahuan. Dalil ni juga menunjukkan tentu tidak di zat Allah tu sifat jahil, bodoh. Itu. Satu dalil, dua madlul. Itu. Percamanya dengan sebab ada benda-benda yang ia Tuhan tu buat. Ada benda-benda hak Tuhan dia tu buat. Hujan lebat sini. Tanya hujan ke tak pun tak. Hujan lah. Lebat sini. Ada benda-benda hak Tuhan buat ni lah, makhluk ni. Bila kita tengok ada makhluk ni, langit, bumi, gapo gini besar ni, maka kita pun rentilah. Kita pun reti, faham? Faham tu dia panggil dilalah tu. Reti. Dilalah. Tu pengertian. Tu dia panggil dilalah. Kita pun retilah. Reti ke apa? Reti kata ada ilmu padanya, pada zat Tuhan. Ada sifat pengetahuan di zat Tuhan. Maka pasal itulah, pasal ada di zat Tuhan sifat pengetahuan, maka pasal itulah pasal Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan. Gitu. Maka pasal itulah pasal Allah Ta'ala bersifat di zat dia sifat pengetahuan. Dia Tuhan tu pandai dan tahu. Pandai dan tahu tu atas muradih lah tu. Pandai dan tahu buat apa? Buat makhluk ni. Buat benda-benda hak daripada tidak ada kepada ada. Itu bila sebut kata buat tu ijad. Ijad min adamin ila wujudih, daripada tidak ada kepada ada. Jadi benda hak ada tu Tuhan buat. Ada pun benda hak sungguh tu Tuhan tak buat. Tu. Tapi Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bulan hak Tuhan buat tu bulat, bumi hak Tuhan buat tu bulat. Kerana tu masuk daripada tagangan ilmu. Tapi bulat bumi tu Tuhan buat tak? Tuhan buat tak? Bulat. Bulat Tuhan buat tak, Irfan? Yang main hanggut semua je. Tuhan buat tak bulat ke? Tuhan buat bulat. Bulat ada tak bulat? Tuhan buat tak? Dah tak ada Tuhan buat tak? Tuhan buat tak bulat? Mu sengih apa? Orang tanya ni buat ke tak? Kalau tak buat. Buat ke tak? Tu jawab dia. Dua tu, buat ke tak? Buat. Dari kalau gitu bulat ada. Dah buat atau buat? Buat ni daripada tak ada kepada ada, kan tak? Ijab min adamin ila wujudin. Ada tak bulat? Ada bulat? Ada ke tak ada mu ni? Ada tak bulat? Kipas ni ada tak bulat? Kipas ni betul apa? Tengok kipas tu. Bulat ada tak bulat? Lepas tu tukar hak buat kipas, dia buat kipas, dia buat bulat. Dia buat kipas, dia buat bulat. Lepas tu bulat dia buat tak? Lepas tu Tuhan buat tak bulat? Lepas tu setara tu nak boleh ke bahaya. Tuhan tak buat bulat. Lepas Tuhan tahu tak bumi ni bulat? Tahu. Kenapa Tuhan tak buat bulat? Sebab bulat ada tak? Bulat tak ada.
Tu orang panggil umurun i'tibariyah, perkara hak dikira-kira pada akal juga. Di atas orang panggil qaul yang mengatakan amrun i'tibari lah. Kalau atas qaul yang menyabitkan hal tu orang panggil hal lah. Dua-dua tu bukannya benda ada belaka kira-kiranya. Nak kata tak ada rasa tak ada ke? Cuma bezanya amrun i'tibari ni perkara hak sungguh pada akal saja, tidak ada pada kharij. Hal ni benda hak sungguh pada kharij, bukan ada pada kharij. Faham tak? Sungguh pada kharij. Sungguh pada zat kipas tu bulat, sungguh. Bukan ada bulat pada zat kipas tu. Itu baik. Bila kita tengok alam ni, kita pun reti lah. Reti apa? Reti kata ada ilmu, ada sifat pengetahuan padanya, pada zat Tuhan. Maka pasal itulah, pasal ada sifat ilmu, sifat pengetahuan di zat Tuhan itu, dia Tuhan itu pandai dan tahu buat, tahu mengada, tahu menjadi. Tu. Kalau tak tahu boleh buat langit boleh buat. Tak usah kata langit lah, mu nak buat rumah buah sebutir jadi. Boleh kalau mu tak tahu nak buat kan. Plan kok mana nak boleh. Jangan kata langit bumi nak buat rumah sebutir hak kecil pun tak boleh kalau kita tak tahu. Faham tak? Ada langit bumi besar gitu semua ni, pasti tukar hak buat tu ada sifat pengetahuan. Jadi alam ni menunjukkan mesti ada di zat Tuhan tu sifat pengetahuan. Bukan alam ni, ada alam ni lah. Gitulah kecek rekah. Tu. Baik. Dan apabila kita kejap kejap tu mana yakin. Dan apabila kita kejap, kita yakin apa? Yakin kata yang ni i'tikad, ada ilmu, ada sifat pengetahuan padanya, pada zat Tuhan. Bila kita yakin kata ada di zat Tuhan sifat pengetahuan, ternafilah, maka tentulah tidak ada jahil padanya, pada zat Tuhan. Tentu tidaklah. Kenapa? Antara pengetahuan dengan bodoh ni boleh tak beripus sekali? Tak boleh. La wasitata bainahuma. Tak ada benda tengah di antara kedua. Tak ada benda tengah di antara kedua, antara pengetahuan dengan bodoh. Kalau tidak bodoh, pengetahuan. Kalau tidak pengetahuan, bodoh. Dua tu je. Jadi kalau zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ilmu pengetahuan, bodoh sungguh tak? Bodoh sungguh tak? Tak tak sungguh lah bodoh tu. Faham tak? Tu habis itu. Wallahu a'lam. Surah Tabari lah tu. Berlepas diri. Kemudian kata Tok D, dan kena kita renti, kena kita yakin, kena kita pegang dalam hati kata sungguh. Sungguh apa? Sungguh kata yang ni i'tikad ada pada Tuhan itu, yang ni ada pada zat Tuhan itu. Tu ada apa pada zat Tuhan? Ada pada zat Tuhan itu hayatun, sifat hayat. Ada pada zat Tuhan sifat hayat. Dia dahulukan sifat hayat daripada kudrat iradat. Kenapa? Kerana sifat kudrat iradat ni mutawafiqatun. Mutawafiqatun alal hayati lah. Terhenti di atas sifat hayat. Kalau tengok asal-usul i'tikad ni lebih kurang cara susun sifat ma'ani ni dalam kitab Kharidah Bahiyah ni. Tak? Ilmu kata hayat dah. Ilmu betul tak kemarin? Ilmu, lepas tu hayatuhu wa qudratun iradah. Betul yang ambil cara dalam kitab Kharidah ni. Jadi didahulu kau orang panggil sifat perhidup ni kenapa? Kerana sifat kudrat iradat. Itu orang panggil mutawafiqatun alal hayati. Terhenti secara pelaturan akal lah. Orang panggil terhenti secara pelaturan akal. Tu orang panggil terhenti secara pelaturan akal. Jadi syarak, seolah-olahnya hayat ni seolah-olah sifat syarak. Tu seolah-olah sifat syarak pada wakil
Bagi zat Allah Ta'ala tu nak bersifat dengan sifat kudrat iradat. Seolah-olah pada wakil. Seolah-olah pada wakil. Tapi sifat syarat sungguh fit ta'akuli dia panggil. Pada fikiran akal kita sungguhlah. Kan? Kalau orang tak hidup, boleh tak sifat kudrat iradat? Boleh? Tak boleh lah. Nak? Maka tentu dah orang tu nak bersifat kudrat iradat, kena dia tu hidup. Maka zat Tuhan pun sama Allah lah juga. Dia hidup. Sabit dalam Quran banyak lah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata tawakul, bergantung, berserahlah 'alal hayy, di atas Tuhan zat yang maha hidup. La yamut, tidak mati. Itu i'tikad kita orang ahli sunnah wal jamaah tu gitu. Jangan i'tikad wahizah. Wahizah Tuhan tu tak hidup tak mati dia tu ni. Tak hidup tak mati. Apa gapo dia orang panggil gitu? Tu tahik lalu berjambal, tak hidup tak mati. Ya. Berat. Tuhan tu hidup tak mati, bukan tak hidup tak mati. Canggah Quran buat apa? Tuhan sendiri sebut hayyun la yamut. Tuhan zat yang maha hidup. Tak mati. Artinya bila dia kata dia tu hayyun, dia tu zat yang maha hidup, tak boleh kita nak reti kata zat tu yang hidup, melainkan dia pasti bersifat dengan sifat perhidup. Maka pasal inilah, pasal apa? Pasal ada di zat Allah Ta'ala sifat perhidup ni. Dia Tuhan tu hidup. Hidup. Tu samarah dia tu. Jadi sifat hayat ni tak ada ta'alluq. Tak ada ta'alluq. Setakat samarah dia. Mana? Hidup. Ada pun menghidupi, itu tak ada. Sifat hayat ni hanya ada dua makna. Apa? Makna sifat, mabda' bagi sifat, iaitu perhidup. Kemudian samarahnya hidup. Tu lah. Ada pun makna ta'alluq bagi sifat hayat, tak ada. Tak boleh nak kata menghidupi. Dengan bersepakat di zat Tuhan menghidupi, tak boleh itu. Maka pasal inilah, pasal ada di zat Tuhan tu sifat hayat, sifat perhidup. Dia Tuhan tu hidup. Dia Tuhan tu hidup. Hidup dengan sifat perhidup di zat Tuhan tu lah. Bukan hidup dengan roh, bukan. Nak faham molek tu? Ada pun kita makhluk ni hidup dengan sesuatu yang zaid ala zat. Tu. Kalau nak tabik kat wahayatullahi ta'ala bizatihi laisat biruhin. Wahayatullah, bermula perhidup Allah Ta'ala tu bizatihi, di zatnya, laisat biruhin, tidak dengan ruh. Apa makna tidak dengan ruh? Ai min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Ai min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Dah tak? Apa makna sifat perhidup Allah Ta'ala tu? Allah Ta'ala hidup dengan zatnya yang ni, dengan sifat perhidup yang ada di zatnya, tidak dengan ruh. Yani min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Tidak daripada ketiadaan. Min ghairi mana? Daripada ketiadaan wasitati, perantaraan syai'in, sesuatu zaidin yang suku sakak, yang lebih, yang asing, 'alaiha, di atasnya, di atas hayat tadi. Apa sesuatu yang lebih daripada zat, daripada sifat? Karuhi, seperti roh. Roh ni bukan sifat dah. Roh tu bukan sifat. Roh tu zat yang lain. Zat yang lain. Jasad kita satu zat, roh tu satu zat yang lain. Gitu. Maka di sisi berkapuh di antara dua zat, mana zat roh dengan zat jasad, maka Allah Ta'ala jadikan di kita makhluk hamba ni hidup. Maka kita tu, sifat perhidup kita tu, arak yang menopel di jiring kita selama mana berkapuhnya roh dengan jasad kita. Gitu. Kenapa hal gitu?
Adapun zat Allah Ta'ala, tak gitu. Zat Allah Ta'ala tu tak berkapuh daripada dua zat. Kenapa? Itu maknanya syai'in zaidin alal hayati. Ataupun ala zati pun boleh. Manjak situ. Mana contoh syai'un zaidun tadi? Sesuatu yang lebih tadi. Karuhi, seperti roh. Roh ni benda asing ni. Benda asing. Bukan roh tu sifat bagi jasad. Faliza, maka kerana itulah, kerana Allah Ta'ala tu hidup bukan dengan sesuatu perantara yang lain, yang asing daripada zat dia. La ya'tarihi, tidak melintangilah. La ya'tarihi, tidak merintangilah. Tidak mengenai pun boleh. La ya'tarihi ni makna tidak mengenai lah. Ia Allah Ta'ala tu al-mautu, oleh mati. Tak kena mati. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Bi khilafi hayatil hawadisi. Tu. Hal keadaannya bersalah bagi hidup yang baharu ni. Bagi hidup yang baharu. Bi khilafi hayatil hawadisi, hal keadaannya menyalahi dengan sifat hidup yang baharu. Lagu mana hidup yang baharu? Fa innaha, maka bahawasanya taprek pada kata bi khilafi. Fa innaha, maka bahawasanya hidup yang baharu ni bi syai'in zaidin, dengan sesuatu yang asing, yang suku sakat, ala zawatiha, di atas zat-zatnya, segala zat-zatnya yang baharu. Kita ni bukan hidup dengan jasad. Kalau hidup dengan jasad lah, ada orang mati ya. Betul tak? Orang mati tak ada jasad lah. Orang mati tak ada jasad. Bukan kata mati, hilang jasad, mati dah ni, tak ada dah. Selesai masalah itu. Tak kena mandi, tak kena kapal, tak kena. Jasad ada tak? Ada. Bermakna hidup dengan jasad tak? Bukan. Mana hidup kita makhluk ni dengan sesuatu yang asing daripada zat kita. Apa sesuatu yang asing itu? Roh tu lah. Wahuwa ruhu. Itu. Tu. Fa innaha, maka bahawasanya hidup yang baharu ni bi syai'in zaidin ala zawatiha wa huwa ruhu. Tulis gitu. Maka faliza ya'tarihal mautu, maka kerana kita tu hidup dengan roh. Roh tu zat yang asing, bukan zat jasad dah. Jasad satu zat. Roh kita tu zat asing pula. Zat lain pula. Maka kerana itulah ya'tarihal mautu, mengenailah, terkenalah, merintangilah, mengenailah akan zat-zat yang baharu tu al-mautu, oleh mati. Kenapa? Kerana zat boleh pisah daripada zat tak? Boleh. Saya duduk atas ni, atas apa ni? Sofa ni. Sofa ni zat tak? Saya zat tak? Zat. Lepas tu tak boleh cabut lah punggung saya sini, ngelekat sini, pakai mapuh gitu je. Boleh pisah tak? Boleh. Tak ada apa, zat dengan zat boleh pisah. Kerana zat bagi kakak diri, tak ada masalah. Ada pun sifat dengan zat boleh cerah tangga? Tak boleh. Kalau orang panggil roh tu sifat bagi jasad, tak mampu kita. Tak mampu sahah. 20 mampu sama boleh jadi kalau berlaku di atas tak kekal dua sama. Mampu sama. Mampu hidup duk main gitu. Tak. Allah Ta'ala jadikan hidup kita tu di sisi berkapuh dua zat, iaitu zat jasad dengan zat roh. Allah Ta'ala hidup gitu lah. Dah. Hayatullah bizatihi laisat biruhin. Baik, habis. Maka pasal inilah, pasal ada di zat Allah Ta'ala sifat hayat, sifat perhidup tu, dia hidup setakat tu. Tu dah yang kata samarah tu. Lepas tu ada tak? Menghidupi ada tak? Tak ada. Masuk lalu dalil. Percaman. Bermula percaman. Kita cem mana? Kita reti di mana? Kita tahu di mana kata zat Allah Ta'ala ada sifat perhidup. Dengan bersepakai di zat dia sifat perhidup, dia zat yang maha hidup. Bermula percaman dalil, kita kata dalil, kita reti, kata iktikad ada di zat Allah Ta'ala tu hayat.
Kata ada hayat, ada sifat berhidup padanya, pada zat Allah Ta'ala itu, dengan sebab kita fikir juga. Guna mikirlah. Guna otak mikir. Dengan sebab kita fikir. Fikir lagu mana? Kalau tidak ada hayat padanya, pada zat Tuhan. Kalau tak ada sifat perhayat. Sifat perhayat pula ada sifat perhidup. Sifat hayat tu tak ada di zat Allah Ta'ala. Tu orang panggil, cara orang panggil istidlal tu. Wajhul istidlal. Wajah menuntuti pengertian orang panggil. Tu kalau tidak ada tu, kalau tu orang panggil fardu takdir. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat perhidup, nescaya dia mati. Gitu. Kalau tidak ada sifat perhidup padanya, pada zat Allah, nescaya dia mati. Awak dulu situ benarnya. Maka bila mati, maka tentu kudrat, iradah, ilmu tidak ada gatik. Tak ada jugalah. Tak ada gatik, tak ada juga padanya, pada zat tu Tuhan. Orang bijak setara mana kalau mati boleh tanya, boleh jawab 1 tambah 1 2. Mau tanya profesor mati, kalau ada profesor mana-mana mati, mungkin tanya je, buka prof 1 tambah 1 apa? Nyak jawab bodoh prof ni. Kalau jawab 1 tambah 1, kata prof. Hak bodoh tu bukan prof, mung tu bodoh dah sini. Kita tanya orang mati. Orang mati ada ilmu dah? Tak ada. Ada kedua tak? Tak ada. Ada iradah tak? Ada tak? Tak ada. Kalau zat Allah Ta'ala mati, tak bersifat apa hidup, ada tak kudrat, iradah, ilmu? Tak ada. Kalau begitu, yang ni kalau tidak ada orang panggil kudrat, iradah, ilmu di zat Tuhan, tidak bolehlah buat mungkin makhluk ni. Boleh tak Tuhan nak buat alam makhluk ni? Tak ada kudrat, iradah, ilmu, tak ada. Boleh? Tak boleh. Boleh ke Tuhan nak buat langit bumi begini? Nak bergerakkan kereta, nak bergerakkan mulut kita, boleh bercakap gapo manusia tu begini-begini. Ni, seluruh halal ni Tuhan terbih, Tuhan seorang terbih. Bukan Tuhan duk pakai jentera mana-mana dak, Tuhan seorang terbih. Tuhan seorang terbih. Tak kali dia mati boleh dah terbih kita ni. Tak boleh. Tu kalau begitu, mana kalau begitu? Kalau tidak ada gatik di zat dia tu kudrat, iradah, ilmu, tentu tidak boleh buat mungkin. Tak boleh buat mungkin. Patu mungkin makhluk alam ni tak ada. Dah Tuhan tak boleh nak buat. Tak ada lah. Betul tak? Tak ada. Dia kata, dak Tuhan buat dulu siap, lepas tu mati Tuhan. Gitu. Boleh gitu. Tak gerak lah kita ya. Tuhan kalau Tuhan buat siap, pak Tuhan pun mati. Gerak kita ni. Pasal apa hak menggerak kita pula ni? Duk cakap, duk makan, berapa semua. Tak ada Tuhan lain pula. Tu. Itu kalau kita nak jawab kata orang hak kata Tuhan boleh mati, dia buat dulu makhluk ni mati, dia mati. Lepas tu lagi makhluk hak lagi akan ada, siapa dia pula buat? Bukan makhluk tu ada seretak gitu, betul tak? Bukan seretak ada belaka, tu nenek cucu cicit gapo siap ada belaka siap. Ada gitu. Dak. Kalau Tuhan mati, makhluk ni tak ada. Tak ada, mungkin tak ada di zat dia sifat kudrat, iradah, ilmu. Maka tak ada makhluk ni, betul tak? Tak ada makhluk ni, betul? Tak ada Yunus. Yunus ada lah ni. Ada. Tahu betul tak? Tak ada Yunus. Betul. Apa? Tak betul. Maka bahung. Tu bahung. Maka bahung yang ni, maka tidak ada mungkin itu bohong. Bohong gitu. Maka bohong, maka tidak ada mungkin itu bohong, dusta, batil, palsu, pelawak. Ayo laka, boleh buh laka. Kerana apa bohong? Ilak pada kata bohong. Kerana mungkin ini sudah ada. Ada tak mungkin ni? Makhluknya ada tak? Ada tu tahu mana ada? Tahu di mana kata ada, Yazid? Tahu di mana kata ada makhluk ni? Tak tahu kok. Kalau menapuk ada dengan matamu. Apa tu? Bila menapuk makhluk ni ada, tidak makhluk ni ada. Mu tahu di mana ada makhluk ni? Gitu. Allah pelik nak jawab tu tak boleh. Tahu di mana kata ada makhluk ni? Ni lah nampak mata kepala. Musyahadah. Musyahadah dalam ilmu usuluddin panggil nampak dengan mata kepala. Jangan tukar istilah lah. Tu. Hayatullah
hayatullah ta'ala bidzatihi laisat biruhin. Betul dah tu. Ai bi ghairi syai'in bi ghairi wasitati syai'in zaidin. Wasitah tu tinggal bi ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Gitu. Karuhi. Wasitah tinggal sikit. Tengok orang jauh sungguh nak dhabit. Muhak duduk dekat duduk gitu, tukar dengan pipi. Orang duduk jauh ngaji sungguh nak dhabit. Betul ke tak tanya? Dia tulis, betul tak? Nak tasheh. Orang duduk dekat ni. Tukar dengan lutut, makan apa kerah. Muncul kelas private ni. Kalau kelas tak private, meja ni naya ni. Tu deh. Maka alai ni ada tahu di mana ada Razi? Tahu di mana alai ni ada? Nampak dengan apa? Dengan siku. Ya? Mata mana? Mata dua. Mata mana? Mata kepala lah toke mata kaki pula. Yang mata ada 3. Mata kaki, mata hati, mata kepala. Betul tak? Mata kaki tu orang panggil buku lali tu. Mata hati tu orang panggil basirah. Mata kepala orang panggil basar. Dengan musyahadah mata kepala kita nampak alai ni ada. Jadi bohong lah. Reti kata bohong, tak ada alai ni bohong. Itu. Tu kerana mungkin ini sudah ada dengan mata kepala dapat dilihat akan dia bohong apa. Maka bila reti lagu tu kejatlah, yakinlah kita. Yakin ke apa? Yakin kejat kata yang ni i'tikad ada hayat, yang ni ada hayat di zat Tuhan. Ada sifat berhidup di zat Tuhan. Dan apabila kita kejat, kita yakin kata i'tikad ada hayat, ada sifat berhidup di zat Tuhan, maka tentulah tidak ada mati pada Tuhan. Tak layak tarihil maut, tidak akan mengenai atas Allah Ta'ala tu oleh mati. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bukan hidup dengan ruh, dengan sifat perhidup yang ada di zat Tuhan. Tu gitu. Baik, habis. Kemudian Tok Diskar kata hendaklah, wajiblah. Hendak ni mana wajiblah. Hendaklah, wajiblah. Wajib apa? Wajiblah kita tahu, kita i'tikad. Kita tahu tu kita i'tikad. Bukan tahu saja dak. Dia sebut tahu tu nak serta i'tikad. Nak boleh kau tahu tu kena belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya didapatkan ilmu dengan belajar. Nak tahu kena belajar. Bila dah belajar kita dah tahu. Bila tahu kita apa? Amal tu orang panggil i'tikad. Kalau bahasa orang panggil ilmu tu ilmu akidah. Tok Diskar kata hendaklah, wajiblah kita tahu, kita i'tikad juga. Kena pegang juga dalam hati. Bahawasanya hidup Tuhan. Tuhan tu hidup bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Bukan sekali-kali sebab ada roh. Tu takut kita duk bimbang kata Tuhan ni hidup dengan roh kot. Tak. Jika ni raya, jika roh yang kodeng sekalipun. Tu dalam ibarat kita Arab yang kata wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan walau qadimatan munazzihatan an sifatil hawadisi. Gitu. Wala yajuzu, dan tiada harus, yakni haram. Wala yajuzu, tiada harus, yakni haram. Haram apa? I'tiqadu, oleh berpegang. Haram oleh berpegang, beriktikad, berpegang dalam hati. Anna akan bahawasanya lahu, sabik baginya Allah Ta'ala, ruhan, ada ruh. Sabik bagi Allah Ta'ala tu ruhan, ruh. Haram itu kita i'tikad itu tu ada ruh. Walau qadimatan sekalipun roh tu roh yang qadimah. Tu. Sekalipun roh tu roh yang qadim. Atau apa salahnya tu hidup dengan roh yang qadim.
Roh tu pun sedia kala sama zat Tuhan. Sekalipun orang panggil kita i'tikad hidup dengan roh yang koding, munazzahatan yang tersuci macam mana tu? An sifatil hawadisi, daripada segala sifat-sifat yang baharu. Sekalipun lagu tu haram juga kita i'tikad. Tak boleh. Tu jika roh yang koding sekalipun haram. Kerana apa? Ilak pada kata bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Ilak pada kata bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Hidup Tuhan tu bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Kerana jika ada roh, kalau kita fardu takdir kata di zat Tuhan ada roh, pada zat Tuhan, kita kata ada Tuhan hidup pun kita ada roh. Kita takdir itu. Maka jawab bagi jika tentulah jadikan muttasil. Jadikan muttasil. Apakah muttasil? yakni bi berapa juzuk muttasil yang berhubung pada zat Allah Ta'ala. Ya tak? Zat Allah Ta'ala satu zat, lepas tu ada pula zat ruh berhubung. Kapuh dua. Ya tak? Kerana apa? Jadikan muttasil. Ini ilak tentulah jadikan muttasil. Kerana roh itu pun zat juga. Roh tu zat beh. Roh tu bukan sifat dah. Ramai orang duk kata roh tu sifat. Bukan. Roh tu zat. Baik tak? Kerana roh itu pun zat juga. Tu bukan sifat. Bukan sifat. Roh tu ialah zat. Roh tu bukan sifat. Begitu. Dengan sebab apa kita kata roh tu orang panggil zat? Tu takluk pada kata zat. Dengan tu takluk pada kata zat. Takluk depan. Dengan kata takluk pada kata zat. Tahu di mana kata roh itu pun zat? Tahu kata roh tu zat dengan dalil. Dengan dalilnya malaikat boleh mengambil akan dia akan roh. Malaikat boleh tak ambil roh? Malaikat mau. Boleh ambil roh. Bila malaikat ambil roh dengan tidak ambil badan. Biasa tengok orang mati. Tak. Dia mati tu tinggal ada jasad je. Tinggal. Bukan kata malaikat ambil dengan badan-badan tak ada. Buka-buka selimut. Mana abah aku tak ada. Mati je lah. Tak ada ni. Mana? Malaikat ambil dengan tubuh-tubuh sekali. Gitu lah? Tak. Maknanya malaikat ambil roh. Mana roh ni cabut dah daripada jasad dia. Cabut. Bererti roh tu ialah zat. Tu kerana boleh pisah tu. Benda hak kapuh boleh pisah tu orang bukan sifat bagi satu zat. Bukan zat kedua-dua tu. Dan diazabkan dia roh. Diazabkan dia roh. Atau dinikmatkan dia roh di dalam kubur. Di alam barzah. Dalam kubur tu dalam barzah. Bukan kubur kita duk gali lah ni tu dak. Nak kata ni. Kalau kita tak mati, kita pergi duduk dalam lubang kubur, hok duduk mati di tanah kubur tu, jumpa tak azab kubur tak? Tak ke? Dia duduk di alam barzah. Alam barzah ni alam ulama kata antara dunia dengan akhirat. Tu. Antara dunia dengan akhirat. Tu. Alam tengah orang panggil lah. Maka hak dalam tu memanglah roh tu diazab dan dinikmatkan di dalam kubur di alam barzah. Tapi akhirat bakit bukan hanya roh dah, dengan jasad-jasad sekali. Jangan tukar jangan. Maka apabila jadi zat Allah Ta'ala kan muttasil, kita kata zat Allah Ta'ala tu ada roh, maknanya zat Allah Ta'ala terima kan muttasil. Dulu kita bahas dah sifat wahdaniyah. Tentu tidak Allah Ta'ala zatnya kan muttasil, betul tak? Kerana zat Allah Ta'ala tu satu dengan makna tidak menerima beberapa bilangan yang berhubung pada satu zat dia. Artinya ternafikan muttasil pada zat. Kalau kita kata Tuhan hidup dengan roh, maka apabila jadilah zatnya Allah Ta'ala kan muttasil, maka tentu bohong. Kerana apa tentu bohong? Kerana tentu nak ke tepat lah. Tentu nak ke tepat. Tu.
Nak ke tempat ni apa maksud? Yakni jiring. Roh ni berjiring berjising tak? Berjiring apa? Jiring halus. Itu ni. Berjiring halus. Tu ada definisi dia, tengoklah kita Arab. Roh-roh ni apa? Dia kata seumpama meresaknya air itu dalam kayu, pokok kayu yang hijau. Itu apa? Ar-ruh jismun latifun. Jismun latifun. Jising yang halus. Dah ingat dah tarikh dia. Nak bertepat. Sedar ke Allah Ta'ala berjising tak? Tak, zat dia bukan jising. Kerana tentulah nak ke tempat yang ni benda berjiring berjising jadi. Kenapa? Kerana roh tu jiring jising. Dah tentu dah orang panggil zat Tuhan tu jasad juga orang panggil. Jiring jising juga. Sebab roh tu yang masuk meresak. Meresak dalam jasad. Maka lazimlah orang panggil zat Tuhan berjiring berjising, roh Tuhan pun berjiring berjising. Maka tiap-tiap berjiring berjising berhajat kepada tempat. Pasti ada tempat bagi dia. Tu siap. Tikok lagu tu kapil lah. Seperti terdahulu sebut, yakni seperti terdahulu pada penerangan di dalam bicara sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam. Habis. Dan kena kita tahu kata ada pada Tuhan itu sama, iaitu sama pendengar. Nantilah tengok. Boleh tu sifat sama pasal kita sambung esok. Lusa kalam. Kalam ni hok payah sikit tu. Sifat kalam tu payah. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Dan kena kita tahu, kena kita reti, kena kita faham. Dan i'tikad kata mesti ada di zat Tuhan itu sifat sama. Wallahu a'lam. Ada berapa lagi kita ni? Tak lama dah ni. Ya dalam ni sifat kalam lah, hak payah sekali. Sifat kalam tu kita kena pakat perhati betul-betul. Baru kita faham. Siapa kelala ni duk balas lagi sifat kalam wadah tu. Ni. Wallahu a'lam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pertaruhan bagi anak-anak. Orang panggil tu zakhiratu lil auladi. Pertaruhan, bukan pertaruhan tu makna pertandingan, bukan. Simpanan. Tu makna simpanan bagi anak-anak. Sipel tu sebab apa sipel? Saya lah. Macam opokmu saya kamu, dia buka KWSP kat sini. Dia buka apa? Tu akaun bank simpanan nasional kat sini. Tu buat pertaruhan untuk anak-anak. Taruh untuk anak-anak. Biar anak-anak tu tak miskin, tak pakai. Tu orang panggil bahagia dunia. Hak akhirat ni ulama buat pertaruhan juga bagi anak-anak. Kita anak-anak ruh dia panggil. Tu zakhiratu lil auladi, pertaruhan bagi anak-anak. Apa kata Tok D? Anak-anak jangan lupa dan lalai daripada mengaji. Tu daripada tu'an lil matruk lah tu. Jangan lupa dan lalai tinggal mengaji ilmu agama. Jangan kita tu lalai lupa tinggal mengaji ilmu agama kita. Jangan. Kita ni duk pondok ni tak apalah, tu hawidah. Tu pun duk tinggal lagi. Tu berat benar tu. Orang duk jauh-jauh tu nak kau mengaji ilmu. Kita duk tempat mengaji ilmu dah tidur. Jadi hijau. Jadi hijau tak api? Jadi hijau gitu. Baik lagi apa nak kita ke jahat lembu ke boleh juga duit pengalaman. Tu. Jadi Tok dia sekali kata anak-anak jangan lupa, jangan lalai. Jangan lupa dan lalai
Daripada ini tinggal daripada mengaji ilmu agama kita. Jangan tinggal mengaji ilmu agama kita. Agapo ilmu agama kita tu bayan pada kata ilmu agama lah. Takut mudah tahu ilmu agama. Tu. Ilmu ni ada dua lah. Ilmu dunia, ilmu agama. Nah. Ilmu dunia ni pun fardu kifayah juga. Kat sini. Jangan kata ilmu dunia ni tak betul rasa. Jangan. Pasal apa nak makmur dunia ni kalau tak ada orang agama mengaji ilmu dunia. Nah, kena juga. Tapi fardu kifayah. Kena ada doktor, kena ada engineer, kena ada. Itu kena ada. Bidang masing-masing lah. Nah. Tapi hak ni hak fardu ain hak ni. Dia tak boleh buat pilih-pilih. Hak fardu ain dia tak boleh nak pilih-pilih. Supaya orang nak jadi doktor, dia boleh pilih. Aku tak ambil jadi doktor. Boleh. Saya nak jadi engineer, boleh. Kerana tu fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Apabila telah mendiri mengerjalah oleh sebahagian orang dalam jarak 2 marhalah masafatil qasri, maka gugur kewajipan tu hak tinggal lagi daripada yang ada di dalam jarak 2 marhalah. Tu orang panggil fardu kifayah. Ada apa fardu ain tak boleh buat gitu mung. Afiq. Saya tak minat lah ngaji fiqh. Saya minat ngaji tajwid je. Mana boleh gitu? Nah. Tak boleh lagu tu. Fardu ain ni tiap-tiap orang. Mu nak jadi doktor ke, nak jadi askar, kena jadi menteri, nak jadi gapo sekalipun, fardu ain wajib kena mengaji. Ni orang panggil ilmu fardu ain. Mana ilmu-ilmu agama tu bayan pada kata ilmu-ilmu agama daripada usul agama. Orang panggil usuluddin. Usul agama. Dan poroknya cabang agama orang panggil furu'uddin. Atau ilmu fiqh. Tu. Usuluddin tu pun orang panggil fiqh juga, tapi fiqhul akbar. Fiqh yang besar. Dan adalah bagai-bagai, baca bagai-bagai tu, jenis-jenis. Dan adalah bagai-bagai ini jenis-jenis ilmu agama itu 5 bangsa. 5 bangsa tu khabar. Dan khabar bagi adalah lah. Nah. Dan adalah bagai-bagai ilmu agama itu 5 bangsa. Nah. Ni orang panggil ilmu hak barang maksud lah ni. Nah, barang maksud. Kalau orang panggil ilmu hak wasilah, wasail banyak lagi. Nah. Tu nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badek, gapo semua tu. Istiqaq, wadha', gapo dia lakalah tu. Nah. Ni orang panggil hak maksud dengan dia. Ilmu agama hak kita kata maksud dengan dia. Mana iaitu 5 bangsa tu. 5 bagai, 5 jenis ilmu agama tu. Usuluddin 1. Dan fiqh 2. Ada tak sini ngaji? Ada tak pondok ngaji fiqh tak? Ngaji. Dan tasawuf ada tak? Dan tafsirul Quran ada tak? Dan hadis ada tak? Yalah tu. Maknanya muna orang mengaji ilmu agama. Maka biar bezalah perangai dengan orang ngaji sekolah Cina. Tu yang nak ayatnya. Nah. Betul tak? Betul tak Imam Kecil? Dengan Yazid naik basikal kekek. Ikut mana mengaji agama lagu tu? Tak ada beza tu orang panggil. Betul tak Yazid? Buai lah kek tu. Nah, buai kek tu. Suruh pakai lah kek tu. Masa duduk mengaji agama ni. Nanti mudah besar, mudah jadi ustaz dah gapo ikut mu. Nak letak cowboy, kau kek, kau gapo, menata topi gapo, buh kata kepala mu tak ada gapo. Masa dia tengah mengaji nak suruh pakai lah benda gitu. Malu kau ke? Bukan aku kata harai tak. Nanti ni. Harai ke? Harai bagi pelajar pondok. Untuk orang bukan pondok tak apa, pakai lagi tak ada hal. Itu ni. Adapun beberapa ilmu Arabiah, ilmu yang dibahasa pada bahasa Arab, itu Arabiah. Adapun beberapa ilmu Arabiah, gapo ilmu Arabiah tu bayan pada kata ilmu Arabiah. Daripada nahwu, ada tak mengaji nahwu sini? Ada. Sorab, ada tak sorab? Tak ada sorab. Ma'ani ada tak? Seluruh dah bunyi. Akan ada.
Sayu jadulah. Bayan ada tak? Badia. Bukan ngaji dah dulu. Bapa medang aja okey. Dulu tu satu lakon lah tapi aku tak ngaji. Ngaji sebab tak ngaji tak? Untuk bahagia apa dia? Dan lainnya banyak lagi lah. Banyak lah lagi lah. Ilmu-ilmu alak ni. Nah. Wadah, istiqaq, gapo semua ya berlaku. Tu orang panggil ilmu Arabiah tu, ilmu-ilmu itu orang panggil apa? Maka adalah sekaliannya beberapa ilmu Arabiah tu setengah daripada milik tabaik. Setengah daripada wasail. Apa wasail? Iaitu tangga-tangga. Nah, macam mung tujuan mung gapo nak cabut lapu. Maka boleh tak mu nak pergi cabut lapu dengan tak guna tangga? Boleh? Tak boleh. Mu nak cabut lapu tu tujuan maksud. Tuju hati mu nak tak ada dah bo ni. Nak cabut dah ni hakir ayat dah. Lepas tu boleh hakir buat pos Spiderman gitu. Pak boleh. Kena pakai tangga tak? Kena pakai tangga. Tangga tu lah orang panggil wasilah, wasail. Iaitu wasail tu tangga-tangga. Tangga-tangga mana sifat yang menyampaikan? Tangga-tangga yang menyampaikan, yang ni asbab bagi sampailah. Yang menyampaikan, yang ni asbab bagi sampai. Sampai apa? Kepada faham maksud bagi ilmu agama itu mana? Usuluddin, fiqh, tasawuf, tafsir Quran, hadis. Tu. Orang panggil ilmu Arabiah, ilmu alaq ni wasail sebagai isti'anatu fahmin ala kalamillahi wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Arabiah tu sebagai isti'anatu, menolongi. Isti'anatu fahmin, menolongi untuk faham ala kalamillah, di atas firman Allah Ta'ala wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ya. Nyala dah tu. Jadi kalau tak mengaji nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badan, boleh faham Quran. Boleh faham hadis. Dia kata boleh ustaz, baca terjemah yang orang buat dah lah ni. Itu orang panggil faham lah. Tak faham lah tu. Duk baca terjemah gitu mana duk faham. Baik. Kalau begitu ngaji tauhid, fiqh, tasawuf tu wajib fardu ain tak? Fardu ain. Lepas tu boleh faham tak fiqh, tasawuf, usuluddin kalau tak ada reti bahasa Arab? Tak boleh. Maka hukmul wasail ka hukmil maqasid. Ngaji nahwu sarah juga wajib. Tapi wajib tu fardu kifayah. Fardu kifayah lah. Lama mu klik kapung mu orang duk suruh mengajar balasa, ni ngajar nahwu sarah mata jurumiyah berat mu. Dak buat lagu tu kau kapung ya tak? Lama mu buat mutammimah. Kuliah maghrib hari ni disampaikan oleh Ustaz Zaim dengan kitab berjodoh Mutammimah Al-Ajrumiyah. Beres lalu. Mampu kerah orang kapung. Orang kapung tak wajib ngaji lah. Kita orang hak bakal, orang panggil nak jadi ustaz ni, hak wajib kena ngaji supaya kita faham Quran, hadis, kitab-kitab ulama, tauhid, fiqh dan tasawuf. Habis. Maka masuklah di dalam kaedah. Makanya orang panggil ilmu Arabiah tadi tu sebagai wasail. Maka beberapa ilmu Arabiah tu sebagai wasail tadi tu masuklah di dalam kaedah bagi ulama usul, bagi ulama usulu fiqhin. Ulama usul fiqh. Mana kaedah ulama usul fiqh? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Artinya barang yang tidak sempurna perkara wajib melainkan dengannya dengan barang, maka iaitu barang wajib juga. Faham tak? Ma la yatimul wajibu. Al wajib itu kena kepada usuluddin, fiqh, tasawuf, tafsir Quran dan hadis.
Mala yatimul wajib, barang tidak sempurna al wajib. Tak boleh nak reti usuluddin, tak boleh nak reti fiqh, tak boleh nak reti tasawuf, tak boleh nak reti tafsir, tak boleh nak reti hadis, illa bihi, melainkan dengan dia, dengan barang tu. Fahuwa, maka ia barang tu wajib juga. Apa? Arabiah, ilmu Arabiah, nahwu, sarah, balaghah tadi pun wajib juga kena mengaji. Tapi wajib tu ala sabilil kifayatilah, atas jalan fardu kifayah, bukan fardu ain dak. Anak-anak yang dikasihi sekalian, tok dia panggil kita anak-anak hok dia kasih lah ni. Adalah ilmu usuluddin itu ialah terlebih tinggi mulianya ilmu usuluddin daripada sekalian ilmu. Hak paling hebat sekali di antara ilmu-ilmu tadi, ilmu mana? Usuluddin. Humbi bagi agama. Kerana apa kau ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin ni paling mulia sekali, paling tinggi mulia dia tu? Kerana bicara, kerana perbahasan, perbicaraan, kepada barang, kepada sifat-sifat perkara-perkara yang bersakut paut dengan zatnya zat Allah Ta'ala. Apa perkara yang bersakut paut dengan zat Allah Ta'ala? Bayan pada kata barang yang bersakut paut. Bayan pada kata barang tadi. Daripada adanya zat Tuhan, sedia dan sedianya zat Tuhan. Ilah tu ilah akhir lah. Sifat 20 hak mun ngaji tu, ilahiyat ke apa tu? Pendeknya, ringkasnya ialah gitu. Pendeknya, ringkasnya ialah ilmu usuluddin ni. Ilmu bicara mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah. Tak kena tu, bukan mala gitu. Mala. Tambah alik lah, tambah alik. Ya betul. Yang sebetulnya mala, betul. Kita awak tulis apa? Mala ke mala? Mala gitu. Salah, kita salah. Robik mu je ada ni. Ada orang tegur bahawa mu pakai salah pun salah gila. Ya betul, cepat sikit berhenti dah ni. Tahu dah dalam perut pak mu tu. Gua rasa banyak sangat ngaji setiap hari dah. Pendeknya ialah ilmu usuluddin itu ilmu bicara, ilmu perbahasan mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah. Maka janganlah sekali-kali anak-anak, jangan sekali-kali, jangan. Buat lagu tu siap alamu. Jangan sekali-kali anak-anak letak sebelah belakang akan ilmu ini, ilmu usuluddin. Jangan letak sebelah belakang. Baik, mana? Tauhid ni. Tak apa lah. Poting jangan. Akidah ni tak apa. Ya, saya beri pekoh. Tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh aku tu. Jangan. Kerana ilmu ni paling mulia. Ilmu paling mulia ni. Tu jangan sekali-kali anak-anak letak sebelah belakang akan ilmu ini, ilmu usuluddin ni. Kenapa jangan? Ilat pada kata jangan. Kerana kesemua ibadat itu, hak muduk semaya bai puasa raha tu, kerana kesemua ibadat itu tidak diterimakan dia semua ibadat daripada orang yang tidak kenal akan Allah Ta'ala. Berat tu. Duk semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya tahajud ke apa katanya. Mu sembah siapa? Tahu. Orang tak terima, berat mu. Tak? Sembah siapa? Sembah Allah. Allah ni. Allah ada depan mu, ada ni. Teka duk semaya ada duk depan. Beres mu. Sembah berala mu aku tu. Tak? Tak diterima. Sebab tu nak ayat pentingnya ilmu ni. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Gitu kah? Imam Ghazali sebut dah. La tasihul ibadatu, tidak sah sedikit pun oleh amal ibadat. Mana tidak sah sini? La tasihul ibadatu artinya tidak betul ibadat seseorang itu illa melainkan ba'da ma'rifati bil ma'budi. Ada bil ma'budi lagi rasanya. Melainkan kemudian mengenal dengan yang disembah, Tuhan yang disembah. Baru betul, baru kena. Mana gitu. Tu.
Ataupun boleh juga kita kata tak sah, mana tak sah sungguh. Mana? Takdir semua tak ada. Sudah semaya tu kita awak semaya ni apa benda awak dua ni? Sembah siapa? Tahu aku pun tak tahu. Jatuh nenek lagi. Kalau Zuhur 4 kaat, kalau Asar 4 kaat, Ngorek 3 kaat, aku tak tahu. Sembah gapo tak tahu. Memang tak sah sungguh. Tak sah. Tak sah. Mu tak ada email. Mari kita perhati satu hadis yang tersebut di dalam Durratin Nasihin. Kitab Durratin Nasihin. Ada hadis, ada bawah kitab Durratin Nasihin ini pihak tebatu. Kulit warna hijau saya. Begini hadisnya bunyi. Qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu? Faqala ay Rasulullah al ilmu billahi li'anna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa anna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Artinya, arti hadis dikatakan, yakni ditanya oleh sahabat akan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, yang manakah daripada segala amal itu afdal? Hak mana amal hak paling afdal? Mana ai aksaru sawa, lebih banyak pahala. Amal gapo hak paling banyak pahala? Itu maksud afdal. Maka sabda Nabi fil jawab. Nabi berjawab, al ilmu billah. Tahu dan kena. Itu orang panggil atah tafsir lah tu. Tu. Ataupun min atfil lazim alal malzum. Boleh tak? Lazim daripada tahu tu ke kena. Gitu. Tahu dan kena dengan Allah Ta'ala. Tahu dan kena Allah Ta'ala. Nah, kerana apa? Li'anna qalilal amali, kerana bermula sedikit daripada amal, yang fa'u ma'al ilmi ay ilmi billah. Memberi manfaat ia amal yang sedikit serta kenal akan Allah. Ia beramal sikit tapi kenal Allah Ta'ala. Kenal sungguh. Kenal ke Tuhan sungguh ia beramal tadi. Wa anna katsiral amali, dan sungguhnya banyak amal. Semaya tak usah kira, tahajud gapo habis, witir, rawatib habis, siapa berapi dahi-dahi. La yanfa'u ma'al jahli, tidak memberi manfaat ia banyak amal ma'al jahli, mana serta jahil itu, mana tak kenal Tuhan. Semaya berapi berasak dahi, betul tanya mu sembah ibadat siapa? Tahu aku tak tahu. Berasa rajin sendiri dak tu ni. Semua Allah lah. Siapa Allah tak kenal. Berat pun gitu. Berat tu. Berat tu begitu. Maka nyatalah bagi kita dengan hadis ini. Jelaslah orang panggil kita baca hadis ni kita faham dah. Jelas. Terang lagi. Wadah. Terang. Terang apa? Bahawa ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid tu ialah syarat bagi laku, berguna, manfaat. Laku tu mana berguna? Tu mu guna duit Malaysia pergi beli di Saudi, laku tak? Tak laku, tak guna. Tu tak laku. Jadi ibadat pun nak laku lagu tu. Mana? Kena sungguh. Kena ke duit Saudi sungguh kalau bahasa duit Kena ke Tuhan sungguh hak kita ibadat tu. Kan nak kena mana kalau kita tak kena? Tu. Tu syarat bagi laku dan bagi memberi manfaat. Allah akan segala amal kita di akhirat kelak. Allah bagi manfaat. Bukan amalan kita. Tu dan bagi itu atah kata bagi laku. Yani ilmu usuluddin itulah ialah syarat bagi memberi manfaat oleh Allah akan segala amalan kita di akhirat kelak. Habis situ. Dan firman Allah Ta'ala di dalam Qur'annya, Qur'an Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad.
Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.